Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Haziq bin Muhammad Fakrazi. Nombor metrik saya di 183-11106. Hari ini saya akan mulakan dengan pengenalan anti hadis. Jadi, kita tengok slide pengenalan. Anti hadis bermaksud golongan yang menolak hadis secara total. Antara hujah golongan ini menolak hadis ialah kerana proses penulisan hadis yang lambat dan tidak relevan untuk digunakan pada masyarakat zaman sekarang. Jadi anti hadis ni bermula kerana mereka merasakan, mereka nampak satu kelemahan di hadis yang diturunkan, kerana antara sebabnya adalah lambatnya penurunan hadis, dan merasakan hadis ini tak sesuai untuk zaman waktu tu. Golongan ini meragui sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber kedua selepas Al-Quran. Untuk menguatkan lagi hujah golongan ini, beberapa ayat Al-Quran cuba diselewengkan tafsirannya. Kebanyakan penyelewengan mereka melibatkan soal akidah, politik dan fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi pada sejarah hadis palsu, slide sejarah hadis palsu. Poin yang pertama adalah pada zaman Rasulullah SAW, golongan ini bermula daripada kaum Arab Quraisy yang telah memfitnah dan mendustakan ajaran baginda serta melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Akan tetapi, mereka masih lagi tidak dikira sebagai anti hadis kerana mereka masih lagi tidak beriman dengan akidah Islam. Jadi pada zaman ni anti hadis ni belum wujud. Tapi ditentang hebat oleh kaum Arab Quraisy. Ajaran Nabi ditentang hebat oleh kaum Arab Quraisy. Poin yang kedua, semasa zaman sahabat, ini ketika zaman sahabat, terdapat seorang yang bernama Umayyah bin Khalid yang cuba mencari penyelesaian terhadap seluruh permasalahan dengan hanya merujuk kepada Al-Quran sahaja. Umayyah telah membincangkan hal tersebut dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah mengingatkan Umayyah agar menerima dan melaksanakan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, ia hanyalah dalam ruangan lingkup pandangan peribadi seorang dan tidaklah berkembang dalam bentuk kumpulan atau gerakan. Poin yang akhir sekali, apabila munculnya ahli fiqh pada ketika itu, pada masa yang sama muncul juga golongan anti hadis secara berkelompok, dan mereka mempunyai dua tujuan. Yang pertama, menolak hadis bukan mutawatir seperti hadis ahad, dan yang kedua, mereka mendakwa bahawa hadis bukanlah penerang atau penguat kepada Al-Quran, bahkan dianggap sebagai hukum yang terpisah daripada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nazrin bin Muhammad. Nombor metrik D18311154. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Gerakan Anti Hadis di Malaysia. Gerakan anti hadis dianggap dipelopori oleh Dr. Kasim Ahmad dan dibantu oleh Osman Ali pada tahun 1985. Beliau terpengaruh dengan Dr. Rashad Khalifa, lalu menulis buku tentang kontroversi hadis, satu penilaian semula. Buku ini diharamkan oleh Pusat Islam mengikut keputusan Muzakarah Mufti-Mufti Negeri pada 16 September tahun 1995. Selepas itu, beliau menubuhkan Pertubuhan Jemaah Quran Malaysia, tetapi pendaftarannya ditolak oleh Pendaftar Pertubuhan Malaysia. Yang seterusnya, selepas banyak berdebat dengan pelbagai pihak berwibawa, akhirnya beliau menulis buku bertajuk Hadis, Jawapan kepada Pengkritik. Beliau sebenarnya mengkritik penggunaan hadis sebagai sumber perundangan Islam. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamal Haji bin Huzairah Azrin. Nombor metrik di 183-11120. Saya akan menerangkan hujah yang digunakan pakai oleh golongan anti hadis. Kita tengok slide. Yang pertama,
mereka menganggap hadis merupakan satu penyelewengan daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh diterima sebagai sumber perundangan Islam. Malahan ia dianggap muncul selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dikaitkan dengan baginda. Bagi dorang ni kiranya dia macam tak logik. Bagi dorang hadis ni macam tak logik sebab yelah Rasulullah meninggal dulu, lepas tu baru wujud yang hadis. Bagi diorang macam Rasulullah dah tak ada tapi kenapa wujudnya hadis macam tu lah. Bagi diorang macam tak logik lah. Okay. Yang kedua, mereka mengatakan Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril serta dianggap telah lengkap, sempurna dan terperinci. Oleh itu Al-Quran tidak memerlukan sebarang bentuk penghuraian maupun pentafsiran. Okay. Yang kedua, bagi mereka ni pula, bagi diorang ni Al-Quran ni dah cukup lengkap, tak perlu apa-apa huraian. Allah kira bagi diorang Allah dah turunkan Al-Quran ni lengkap lah, tanpa perlu huraian pada hadis atau sebagainya. Bagi diorang tak perlu ada benda lain untuk menerangkan lagi kitab Al-Quran, sebab bagi diorang kitab Al-Quran ni lengkap. Okay, yang ketiga, beranggapan bahawa umat Islam telah menyeleweng dari ajaran Tuhan yang sebenar. Ajaran Tuhan yang sebenar adalah semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, serta yang dibawa oleh baginda Al-Quran dan tidak ada yang lain daripada itu. Kira diorang ni beranggapan hadis ni orang suka-suka menambah. Bagi diorang Al-Quran tu lah yang betul lah. Dia yang ketiga ni dia berbalik, dia macam berkait dengan nombor 1 dan nombor 2 tadi. So senang cerita, bagi orang golongan anti hadis ni, diorang ni anggap Al-Quran ni dah lengkap, jadi tak perlu hadis. Dan diorang anggap tak logik sebab hadis ni ada lepas Rasulullah wafat. Bagi diorang tak logik lah kewujudan hadis tu selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Okay, seterusnya kita pergi ke kesimpulan daripada anti hadis ni. Okay, first, golongan anti hadis ni adalah golongan yang langsung tidak mempercayai bahawa perkataan Nabi adalah benar. Kira diorang ni langsung tak percaya hadis. Diorang tak percaya satu pun perkataan Nabi sebab diorang dah rasa Al-Quran tu betul kan. Jadi diorang rasa apa yang Nabi cakap tu kira tak betul lah sebab diorang lagi percaya pada Al-Quran. Yang seterusnya merupakan golongan yang pertama daripada kalangan umat yang menolak autoriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan anti hadis ni dia golongan yang pertama yang menolak ni autoriti, iaitu menolak apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Hadis lah. Okay. Yang ketiga, kefahaman golongan anti hadis tidak berasal sama sekali. Macam hujah tadi, bagi diorang ni hadis ni, bagi diorang ni hadis ni tak betul kan. Hadis ni macam direka-reka, kira macam diorang tak percaya sebab diorang lebih percaya Al-Quran. Jadi diorang punya pemikiran ni tak berasal sama sekali lah, sebab diorang menolak benda tu. Sedangkan Nabi kot yang cakap, yang hadis tu daripada mulut Nabi orang yang baik kan. Yang keempat, anti hadis adalah satu kenakalan, kejahilan dan ajaran yang salah dan sesat, serta membahayakan sistem teologi dan perundangan Islam secara keseluruhan. Okay, yang keempat ni kira macam kesan golongan anti hadis ni dia membawa kesan yang buruk kepada umat. Dia akan mengganggu pemikiran umat, dia akan merosakkan pemikiran umat Islam lah. Jadi ia satu kesan yang buruk dia satu golongan yang buruk, dia bawa sistem pemikiran yang buruk kepada umat masa kini. Sekian, terima kasih.